memilih tajuk hari ini sempena peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan juga kaitannya dengan ilmu, insya-Allah dan mungkin apa yang akak nak kongsikan ini bukan sesuatu yang baru, tetapi kita cuba nak mencari dan cuba untuk lebih menghayati peristiwa di sebalik peristiwa besar ini, ibrahnya yang perlu untuk kita renungi, kita tadabbur bersama, insya-Allah. Dan hakikatnya itulah sifat ilmu. Lagi kita dengar, walaupun banyak kali kita dengar, tetapi hakikatnya itu bukan menjamin bahawa kita sudah jadi orang yang berilmu. Mungkin sebelum ini yang kita dengar hanya maklumat, belum lagi kita hadamkan. Kak Nani harap hari ini, terutama untuk diri akak sendiri yang bercakap, moga dia menjadi ilmu yang bermanfaat selepas ini, insya-Allah. Kali ini nak mulakan dengan surah Al-Isra' ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sesiapa yang rasa nak buka Quran digital dia ke, Quran mushaf dia, surah Al-Isra' ayat yang pertama, insya-Allah. Kalau boleh kita buka bersama lebih elok, insya-Allah. Kalau kita boleh baca bersama. Ya, adik-beradik sepupu sepakat surah Al-Kahfi, sebelah-sebelah. Senang nak cari, insya-Allah. Surah yang dicintai Rasulullah. Subhanallah, ya. Okey, jumpa dah ya. Wahid Isnain, ibda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Linuriyahu min ayatina. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Okey. Jadi ayat yang pertama daripada surah Al-Isra' ini menceritakan tentang dalil kepada peristiwa Isra' dan Mi'rajnya Rasulullah SAW daripada Masjidil Haram, perjalanannya menuju ke Masjidil Aqsa. Itu dinamakan sebagai Isra'. Isra' itu dalam istilahnya adalah berjalan malam. Nabi Ya'qub disebut sebagai keturunannya disebut sebagai Bani Israel. Bani Israel itu maknanya anak-anak pinak. Nabi Ya'qub tu disebut sebagai keluarga Nabi Ya'qub tu disebut sebagai Bani Israel. Bani Israel ini yang berjalan malam. Tetapi secara istilah dalam Islam itu sendiri, bila kita sebut Isra', perjalanan Rasulullah dengan izin Allah daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, perjalanan daripada Masjidil Aqsa, Nabi naik ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Mi'raj itu disebutkan sebagai Allah membuka pintu langit, dia ada anak tangga. Nabi meniti naik ke langit. Itu Mi'raj. Okey. Allah mulakan ayat yang pertama ini dengan Subhanallah.
Subhanalladzi, maha suci. Ya. Bila kita sebut perkataan subhanallah ni, subhanallah tu soalnya bila kita melihat sesuatu yang besar, yang ta'ajub, yang ajaib, kita disunatkan untuk menyebut subhanallah atau tabarakallah. Ya, subhanallah, hebatnya. Kan, subhanallah, bila little khalifah kita buat perkara yang amazing, ustazah, guru-guru, teacher sebutlah subhanallah, hebatnya Muhammad, cantiknya lukis. Siapa yang bagi jadi hebat ni? Allah. Kan. Ya, jadi perkataan subhanallah, alhamdulillah selalu terukir di bibir kita, dan itulah perkataan yang akan menjadi perkataan-perkataan anak-anak saleh itu juga. Ya? Jadi rebutlah peluang untuk kita jadi orang yang memperkenalkan anak-anak menyebut kalimah-kalimah yang baik ni. Ya, bayangkan kita yang perkenalkan, dan throughout his life or her life perkataan itu menjadi amal anak-anak. Bayangkan, ya, menjadi saham akhirat yang sangat besar. Perasan atau kita tidak perasan? Okey. Jadi bila Allah mulakan dengan perkataan subhanalladzi, itu nak menunjukkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang besar. Ya, satu peristiwa yang besar. Dan untuk Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ya, baru ni pagi tadi dalam kereta bercakap juga tentang Isra Mi'raj, ya, Ustaz Syed Nur Hisham. Dia share bagaimana sebab bila orang menyebut kisah perjalanan dalam tempoh satu malam, pergi balik dalam tempoh satu malam, it seems apa? Illogical, tak logik, tak munasabah, mustahil. Bagaimana kita manusia nak travel dalam tempoh satu malam, yang mana perjalanan kalau daripada Masjidil Haram nak pergi Masjidil Aqsa itu kalau ikut logiknya ambil masa 3 bulan, bukan 3 hari. Ya, jauh. Ya, jauh. Oh, sorry. Jauh perjalanan dia. Jadi perjalanan kaki lah kan? Yes. Perjalanan jalan kaki lah. Kan orang dulu jalan kaki dia naik unta tu pun macam jalan kaki kan. Unta macam mana kan? Kalau nak laju sikit pun naik kuda. Tapi tak ramai yang mampu. Kuda tu macam Ferrari masa zaman kita. Waktu zaman dulu kuda tu orang kaya je ada. Ya? Kalau orang miskin tak ada. Ya? Okey. Jadi tak logik. Ya, tak logik untuk akal kita. Tetapi sebenarnya mengikut satu pandangan, al-aqlus sahih, akal yang sihat, akal yang waras, yang benar, boleh menerima an-nassus sarih, nas yang sarih. Ya, maknanya sebenarnya nas daripada Al-Quran atau hadis ni, kalau akal kita ni akal yang sihat, logik boleh terima. Okey, Ustaz bagi contoh bagi tadi, memang menarik contoh ni. Mungkin kita boleh bawa cerita ni dekat anak-anak kecil nak bagi diorang faham. Okey, contoh, dia bagi contoh, seorang pilot ni, dia balik baru lepas penerbangan, dia balik, dia singgah kedai, dia beli gula-gula untuk anak dia. Anak dia 3 orang, so dia beli 8 biji gula-gula. Dia sampai rumah, dia bagi 2 biji seorang, 2 biji lagi ada dalam poket baju dia. Dia buka baju dia sangkut. Sebab dekat ni dia sangkut, dalam poket itu ada 2 biji lagi gula-gula kan. Okay, jadi datang semut. Semut kan suka gula-gula kan. Kalau nak trace semut ni mesti ada sesuatu yang menarik dia. Ya? Di semut tu pun masuk dalam poket baju dia, duduklah dalam tu. Esoknya dia ada flight ke Kota Kinabalu. Ya? Dan dia pakai baju yang sama. Dia sarung je baju tu. Sampai penerbangan ke Kota Kinabalu balik hari je. Balik hari. Okey, jadi sampai je dekat rumah, dia pun buka baju dia sangkut balik. Dan semut-semut itu pun keluarlah. Okey, semut tu travel pergi Kota Kinabalu. Naik kapal terbang. Untuk bila semut tu balik jumpa dengan kawan-kawan dia tanya, kenapa lama tak nampak? Pergi mana? Kan? Aku baru balik daripada KK. Kota Kinabalu. Semut-semut yang dengar tu tak logik lah untuk alam semut. Macam mana kau boleh pergi Kota Kinabalu? Kalau rumah pilot tu tadi dekat Kelang contoh kata, dia pergi KK. Tak logik untuk dunia sebut. Kecuali
Kalau ada semut yang siddiq. Semut yang siddiq mungkin dia akan sami'na wa ata'na. Betul. Ya? Tetapi untuk semut yang tak siddiq ni impossible. Macam mana boleh travel sampai ke Kota Kinabalu? Secara logiknya, bagaimana semut tu boleh sampai KK? Dia tumpang kenderaan manusia. Sebab dia duduk dalam baju manusia, poket manusia. Jadi begitulah Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang nampak tak logik ini. Rasulullah tumpang kenderaan malaikat. Malaikat itu dijadikan dari cahaya. Cahaya boleh bergerak. Yes. Kelajuan cahaya ni 300 km per saat. Ya? Dan cahaya ni, pergerakan cahaya ni dengan dunia kita ni, bila cahaya bergerak, masa ini seakan tidak berganjak. Masa ini sama. Nampak? Logik boleh terima? Itu nak kata akal yang sihat sebenarnya boleh menerima nas yang benar, yang sarih. Ya? Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa benar yang kita sendiri kena beriman. Ni bila Kak Dani share hari ni, sebab Kak Dani pun rasa macam okey, sebelum ni kita just ambil peristiwa ni macam peristiwa yang tahunan, kita dengar ceramah biasa peristiwa tu. Tetapi ini menambahkan lagi yakin kita bahawa benarlah kan, hebatnya Allah menjadikan semua ini. Okey. Dan Kak Nani rujuk hari ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau adik-adik ada tafsir Ibnu Katsir, balik nanti boleh rujuk lebih lagi. Di dalam tafsir ini sebenarnya rupanya dari sudut hadis, dari sudut hadis yang meriwayatkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada macam-macam versi. Ya? Ada versi Anas Ibnu Malik, ada versi Sayyidina Umar, ada versi Ibnu Abbas, ada versi Aisyah, ada versi Ibnu Mas'ud. Ya? Ada macam-macam versi dengan macam-macam penceritaan. Tetapi yang basic peristiwa itu sama, iaitu Kak Nani nak pilih hari ini asasnya daripada versi riwayat Anas bin Malik. Ya? Bagaimana peristiwa besar ini, biasa kita dah biasa dengar Nabi malam yang Nabi nak diserakan itu, malaikat datang tunjukkan Rasulullah dalam keadaan Rasulullah sedar dibelah dadanya. Ya, ada satu ayat yang menunjukkan Nabi sebut aku dibelah dari sini ke sini. Ya, so ada yang menyebutkan daripada leher sampai ke bahagian kemaluan tu. Ya, dibersihkan hatinya dan dibawa di dalam satu pinggan iman dan hikmah. Ya, dibasuhkan hatinya itu, dibasuh kemudian dimasukkan iman dan hikmah itu ke dalam dada Rasulullah SAW. Kemudian baru Nabi dibawa Isra, naik Buraq. Buraq itu saiznya tinggi daripada keldai, rendah daripada bagal. Bagal itu apa? Bagal ini adalah kacukan kuda jantan kahwin dengan keldai betina. Lahirlah bagal. Lain ya, keldai dengan bagal ni tak sama. Ya, jadi Buraq tu begitulah saiznya. Nanti kalau adik-adik balik cari kedai, pergi dekat zoo lah kalau tak jumpa, cari kedai, cari bagal, tengok saiz Buraq tu in between tu. Ya, in between. Dan Buraq itu dikatakan kaki Rasulullah bila naik dekat Buraq itu, ini dalil bila berkenderaan itu satu lagi dalil menunjukkan bahawa Rasulullah SAW bukan Isra dalam keadaan mimpi. Nabi Isra dalam keadaan sedar dan dengan roh dan jasad. Dalilnya apa? Dalilnya ada kenderaan. Kalau roh kita tidak perlu kepada kenderaan, sebab roh boleh menembusi. Ya? Tetapi bila ada kenderaan, itu menunjukkan Nabi itu Isra dengan roh dan jasad. Dan bila Nabi kata, bila aku naik, kaki aku sampai, maknanya nak menunjukkan yang Buraq itu perjalanannya pun dia menyentuh bumi. Dia bukan terbang macam kita duk hayal-hayal tu. Ya, dia menyentuh macam tu. Tapi nak kata laju lah, Buraq tu memang kelajuan cahaya lah. Ya, laju. Okey. Kemudian bila Nabi dah sampai di Baitul Maqdis, ya, Nabi dah sampai di Baitul Maqdis. Okay, ini
ada beberapa versi riwayat sebenarnya. Ada yang mengatakan waktu Nabi sampai di situ, Nabi mengimamkan para rasul. Ya. Ada satu lagi riwayat yang mengatakan Nabi mengimamkan rasul-rasul itu setelah turun. Ya, ada yang riwayat yang mengatakan waktu nak naik, ada yang mengatakan waktu nak turun. Ya, ada dua riwayat lah. Ya. Dan waktu ini disebutkan bahawa Nabi di offer apa? Sebelum nak naik tu, Jibril membawa susu dan juga arak. Ada yang mengatakan susu dan juga air putih. Ya, ada riwayat yang berbeza juga di situ. Ya, dan Nabi memilih susu. Bila Nabi memilih susu, malaikat juga kata, kamu telah memilih fitrah wahai Muhammad. Ya, Nabi dah pilih fitrah. Ya, fitrah. Ya, fitrah kita itu bersih, suci. Ya. Okey. Kemudian naiklah. Ya, Nabi dah tambat burak dia. Nabi tambat burak dekat Baitul Maqdis. Nabi pun naik ke Sidratul Muntaha. Disebutkan dia seperti anak tangga. Tu yang kita pernah ada illustration dulu yang lukis anak tangga kan. Tapi sebenarnya dia bukan seperti tangga biasalah. Ya. Jadi elakkanlah daripada ada ilustrasi yang buruk, orang letak macam unicorn tu kan. Sebenarnya itu bukan ilustrasi yang benar. Ya. Jadi kalau boleh tak perlu lukislah. Ya. Okey. Jadi Nabi naik sampai ke atas, sampai ke langit yang pertama. Bila diketuk pintu langit, malaikat tanya siapa? Ya? Aku Jibril, malaikat Jibril kata. Bersamaku ada Muhammad. Ya? Malaikat Jibril sebut dekat penjaga langit. Adakah dia utusan yang akan diutuskan oleh Rabb? Ya, malaikat Jibril kata. Jadi dibuka pintu langit. Langit yang pertama Nabi jumpa siapa? Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Ada riwayat yang mengatakan bila Nabi jumpa Nabi Adam, Nabi nampak bila Nabi